Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Nikmat yang terbesar dan yang paling bernilai bagi manusia, iaitu taufik dan hidayah, sehingga kita boleh kenal Allah, kita boleh mentauhidkan Allah dan boleh mentaatinya. Tanpa tauhid, tanpa hidayat, tanpa panduan daripada Al-Quran, kita lebih kurang sama dengan haiwan. Bahkan mungkin kita lebih teruk daripada binatang ternak. Sebab itulah nikmat yang paling besar daripada Allah bukan harta, bukan pangkat, bukan anak isteri, tapi nikmat panduan hidayah sehingga kita boleh kenal siapa pencipta kita dan bagaimana cara untuk menyembahnya. Kerana dengan kita kenal Allah, dengan kita dapat tahu cara menyembah Allah dan mentaatinya, sebenarnya kita akan dapat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bahkan sehingga Nabi sebut dalam satu hadis, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tengok, hanya kita dapat ilmu, kita dapat panduan, kita dapat petunjuk daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi SAW tentang solat sunat subuh saja, satu ilmu sahaja, maka kelebihannya kita sudah mendapat lebih daripada dunia yang kita habiskan masa berpuluh tahun, tapi hanya dapat secebis, kadang-kadang lebih kurang sama dengan isi kuku, walaupun masa dihabiskan berpuluh tahun. Tapi bila kita dapat ilmu, dapat panduan daripada Allah, daripada sunnah Nabi SAW, hanya dengan satu ilmu pun kita dah dapat nilai lebih baik pada dunia dan segala isi. Sebagaimana tentang kelebihan solat sunat subuh. Berapa ramai yang kejar dunia sampai tidak solat sunat subuh, sampai tak sempat solat sunat subuh. Maka dia sebenar orang yang paling rugi. Dunia hanya dapat sedikit dan kelebihan lebih baik pada dunia dia terlepas. Jadi insya-Allah pada pagi ini, pada tengah hari ini, kita akan yang kedua saya ucapkan jazakumullah khairan kepada AJK Surau CIMB yang telah menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu, yang mana dengan ilmu inilah kita akan menjadi manusia yang berguna, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang diberi ataupun tajuk ni saya yang bagi ni, iaitu bagaimana puasa menjadikan seseorang itu orang yang bertakwa. Saya sengaja pilih tajuk ni supaya kita lebih fokus kepada tujuan puasa, bukan tentang syarat-syarat puasa, perkara wajib puasa, perkara membatalkan puasa. Sebab saban tahun setiap kali masuk Ramadan, banyak yang didendangkan, banyak yang dibicarakan ialah tentang hukum hakam puasa, tentang perkara membatalkan puasa, tentang syarat-syarat berpuasa. Tapi jarang sekali dibicarakan, disebut-sebut tentang tujuan berpuasa. Kalau dia sebut pun sepintas lalu. Jadi kita tengok daripada ayat tentang puasa, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni selalu kita dengar setiap kali bulan Ramadan dan mungkin ada yang dah hafal kan. Wahai orang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas kamu, ke atas orang-orang yang sebelum kamu, semoga la'allakum dalam bahasa Arab bukan moga-moga, bukan semoga. Kalau moga-moga ni macam Allah mengharapkan kita bertakwa.
Allah tidak berharap, sebab Allah tu maha agung. Kalau Allah berharap pada kita supaya bertakwa, Allah lemah. Allah tidak berharap apa-apa daripada kita. Kalau semua manusia bertakwa dan taat kepada Allah, tidak sedikit pun menambahkan kekuasaan Allah. Dan sekiranya semua manusia kufur dan engkar kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Jadi la'allakum di sini bukan semoga, bukan moga-moga. Terjemah yang tepat ialah la'allakum tattaqun, supaya. Jadi supaya dengan moga-moga lain. Moga-moga makna harapan. Ataupun semoga lebih kurang sama dengan moga-moga. Tapi Allah bukan mengharap, sebab Allah Tuhan. Dia tak mengharap apa-apa. Cuma Allah nak bagi tahu, aku wajibkan puasa ke atas kamu ni supaya, bukan moga-moga, supaya kamu menjadi orang bertakwa. Okey. Pertama kita tengok Allah perintah dalam ayat ni kepada siapa? Kadang-kadang kita tak perasan Allah bukan perintah pada wahai manusia, bukan pada wahai manusia. Allah tak kata ya ayyuhan an-nas, bukan. Dan Allah tak perintah pada orang Islam, ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang Islam, bukan. Tapi perintah puasa ni sebenarnya bukan untuk semua orang, tapi khusus untuk orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi perintah puasa pun dah khusus kepada orang beriman. Makna apa tu? Kalau dia tak beriman, perintah puasa ni tak ada kaitan dengannya. Apa makna iman? Iman ialah orang yang memiliki ataupun meyakini rukun iman, yang 6. Dia beriman dengan Allah sebagai Tuhan. Dia beriman dengan Al-Quran sebagai kitab panduannya. Bukan setakat dia baca, tapi dia jadikan kitab sebagai rujukannya. Apa-apa masalah, dia rujuk pada Al-Quran. Dia beriman dengan para malaikat, yang kanan kirinya, yang mungkar nakirnya, yang Jibril, Israfilnya, semua dia beriman. Sehingga menjadikan dia orang yang sentiasa takut untuk melakukan dosa. Dia beriman dengan qada dan qadar. Apa saja takdir Allah, baik. Kalau baik, dia semakin bersyukur pada Allah. Kalau musibah, dia redha dan sabar. Dan dia beriman dengan hari akhirat. Jadi kepada orang yang betul-betul beriman dengan rukun iman ni dan betul-betul yakin dengan mentaati perintah Allah, kepada orang ni Allah perintah supaya berpuasa. Adapun orang yang tak beriman kepada Allah, langgar perintah Allah, Quran pun dia tak ikut, maka sebenarnya puasa tak ada kaitan dengannya. Kalau dia puasa pun, dia tak akan mengubah apa-apa. Sebab syarat nak puasa mesti ada iman. Syarat nak puasa mesti ada iman. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man sama ramadanan imanan wahtisaban. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan. Ada syarat tu. Puasa bukan sebarang puasa, tapi puasa dengan penuh keimanan. Iman apa ni? Dia yakin Allah tu sebagai Tuhannya yang satu-satunya wajib disembah. Tak boleh dia menyembah selain daripada Allah. Termasuklah nafsu. Termasuklah harta. Termasuklah manusia, bos ke, pemimpin ke. Jadi siapa yang kata Nabi, siapa yang berpuasa benar-benar kerana beriman kepada Allah, wahtisaban. Lepas tu yang kedua, ihtisaban, dia betul-betul mengharapkan ganjaran pahala Allah. Jadi tak mungkin orang tu mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, melainkan setelah dia yakin Allah adalah Tuhannya dan dia taat dalam semua perintah yang termaktub dalam Al-Quran. Barulah dia mengharapkan pahala. Maknanya dia laksanakan semua perintah Allah, barulah dia mengharapkan pahala. Mana mungkin dia engkar perintah Allah tapi mengharapkan pahala. Mana mungkin seorang pekerja tak pergi bekerja tapi mengharapkan gaji. Jadi ihtisabah, mengharapkan pahala, bila tu? Setelah dia beriman dan setelah dia taat. Dengan hasil iman dan taat itu, baru dia akan dapat pahala. Baru sesuai untuk mengharapkan pahala. Jadi orang macam ni yang berpuasa kerana beriman kepada Allah, taat kepada Allah, dan
setelah dia beriman dan taat, dia betul-betul mengharapkan ganjaran daripada Allah. Kepada orang macam ni Nabi kata ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan segala dosa-dosanya. Okey. Jadi kita balik pada ayat kita. Ayat ni cukup jelas. Allah bagi tahu puasa supaya kamu jadi orang bertakwa. Jadi sepatutnya perbincangan tentang puasa ni dia lebih banyak kepada apa dah? Tujuan puasa, matlamat puasa. Bukan lebih banyak kepada tentang hukum hakam puasa, perkara membatalkan puasa. Sebab hukum hakam puasa, perkara membatalkan puasa, saban tahun dibincangkan. Setiap tahun ditanya soalan yang sama. Sedangkan itu bukan matlamat. Jadi, macam hilang fokus. Allah kata, aku wajibkan puasa supaya akhirnya kamu jadi orang bertakwa. Tapi akhirnya kita bukan bincang pasal takwa. Kita bincang pada apa yang membatalkan puasa. Macam mana niat puasa. Injek, batal tak puasa. Mandi waktu petang, batal tak puasa. Korek hidung, korek telinga. Ya Allah, jarang sekali orang bincang tentang apa makna takwa. Dan bagaimana kita nak menjadi orang bertakwa. Apa ciri-ciri orang bertakwa. Jarang sekali dibincang. Maka sebab itulah, bila jarang dibincangkan tentang tujuan puasa, akhirnya ramai yang berpuasa berpuluh tahun, akhirnya tak menjadikannya orang yang bertakwa. Sebab seolah dia tak faham tujuan puasa ialah untuk melahirkan orang yang bertakwa. Macam kita berniaga kan, kita nak jadi seorang usahawan yang berjaya, maka jelas perbincangan utama ialah bagaimana cara nak menjadi usahawan yang berjaya. Apa ciri-cirinya, apa langkahnya. Bukan kita duk bincang pasal soal makan, macam mana nak jaga badan supaya jadi usahawan yang berjaya. Bukan. Jadi bila jelas ciri-ciri usahawan yang berjaya, cirinya macam ni, sifatnya macam ni, langkahnya macam ni, maka akhirnya ramai dengan ikut langkah tu, ramai menjadikan orang tu usahawan yang berjaya. Tapi sebaliknya, puasa berpuluh tahun jarang dibincang. Apa makna takwa? Macam mana nak jadi orang bertakwa? Apa ciri-ciri orang bertakwa? Maka akhirnya tak ramai selepas Ramadan, lahir orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Okey. Sebab itulah soalan dia, bagaimana nak jadi orang bertakwa? Soalan pertama sekali. Allah kata nak jadi orang bertakwa, Allah sebut di awal surah lagi. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan. Apa tujuan kitab diturunkan? Hudan lil muttaqin. Quran ini adalah petunjuk, panduan kepada siapa? Orang bertakwa. Maknanya daripada ayat pertama lagi Allah bagi tahu kalau nak jadi orang bertakwa kena ikut Al-Quran. Sebab dia panduan untuk menjadikan orang itu bertakwa. Jadi berapa ramai, cuba kita tanya, cuba kita muhasabah. Berapa ramai yang bila nak masuk puasa, dia pun mula mengkaji Al-Quran. Sebab apa? Sebab puasa nak menjadikan orang itu bertakwa. Dan nak jadi orang bertakwa, kena ikut panduan Al-Quran. Nak ikut panduan Al-Quran, dia kena tadabbur Al-Quran satu persatu. Berapa ramai? Tak ramai. Yang ramai apa dia? Buat persiapan untuk bersahur. Buat persiapan untuk berbuka. Dan yang lagi parah apa dia? Buat persiapan nak raya. Ya Allah. Tak ada. Jarang sekali. Buat persiapan macam mana aku nak belajar sehingga dengan puasa ini aku betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Berapa ramai yang start puasa, bahkan sebelum puasa lagi, kita kena tadabbur Al-Quran satu persatu. Kenapa? Sebab puasa nak jadikan orang tu bertakwa. Tapi mustahil kita boleh jadi orang bertakwa tanpa dipandukan oleh Al-Quran. Sebab Quran kitab orang bertakwa, peraturan untuk orang bertakwa. Okey, itu satu. Maka sebab itulah bila orang tak faham Quran, dia berpuasa 50 tahun pun akhirnya dia tetap buat maksiat. Akhirnya dia pagi raya dia tetap bersalam dengan orang yang bukan mahram. Sedangkan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bertakwa, tidak ada rasa takut pada Allah.
Tidak ada rasa takut pada dosa. Di pagi raya lagi dia buka aurat kan. Di pagi raya lagi dia membazir. Di pagi raya lagi dia dah solat lewat. Tidak ada sifat-sifat takwa. Kenapa? Sebab persiapannya bila masuk puasa bukan nak jadi orang bertakwa, tapi untuk berbuka, untuk bersahur dan kemuncaknya untuk menyambut raya. Akhirnya puasanya sebagaimana Nabi sebut dalam hadis yang selalu kita dengar. Berapa ramai yang berpuasa dia tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Lapar sebab apa? Sebab dia tak makan. Dahaga sebab apa? Sebab dia tak minum. Tapi yang dia dapat itu sahaja. Badan lembek, badan lapar, badan dahaga. Nabi kata dia dapat tu je. Itu sebenarnya bukan tujuan puasa. Jadi puasa orang macam ni sia-sia. Walaupun dia tak makan, walaupun dia tak minum. Tapi tujuan puasa iaitu takwa tidak ada, tidak terhasil. Jadi step pertama, nak jadi orang bertakwa daripada puasa, wajib tadabbur Al-Quran. Mustahil orang tu berpuasa tiba-tiba jadi orang bertakwa tanpa dia mentadabbur, memahami, menghayati dan mentaati perintah Allah dalam Al-Quran. Okey, saya nak bagi contoh ciri-ciri orang bertakwa yang disebut oleh Al-Quran. Quran panduan. Ciri-ciri orang bertakwa yang disebut dalam Al-Quran, yang kalau ada ciri-ciri ni, insya-Allah itulah tanda puasa kita diterima. Itulah tanda puasa kita telah mencapai matlamatnya. Okey, boleh buka surah Ali Imran. Siapa yang ikut Zoom ke, Facebook ke, boleh buka surah Ali Imran ayat 133. Okey, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dengar Quran cakap. Quran panduan untuk orang tu menjadi bertakwa kan. Kalau tak faham, dia tak mungkin jadi orang bertakwa. Ini salah satu ayat. Quran nak pandu kita supaya jadi orang bertakwa. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u apa makna? Segeralah kamu kepada maghfirah, keampunan daripada Tuhan kamu. Segeralah kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Apa makna keampunan? Iaitu kita bertaubat daripada segala dosa. Dan kita juga tahu kan, kelebihan besar puasa ialah dapat keampunan Allah. Nabi kata siapa yang puasa setiap hari kerana beriman dan mengharapkan pahala, diampunkan dosa. Yang kedua, Nabi kata siapa yang salat malam tarawih di sepanjang bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, diampunkan dosa. Yang ketiga, siapa yang mendirikan malam Al-Qadar imanan wa ihtisaban, diampunkan dosa. Maknanya kalau nak tujuan utama puasa selain pada bertakwa, proses nak jadi orang bertakwa kena dapat keampunan. Dan proses nak dapat keampunan kena bertaubat. Sebab itu ini salah satu sebab ramai yang berpuasa berpuluh tahun tak dapat takwa. Kenapa? Sebab dia tak dapat keampunan. Kenapa tak dapat keampunan? Sebab dia tak bertaubat. Yang buka aurat terus buka aurat walaupun di bulan Ramadan. Yang tak solat terus yang tak solat. Dia tak bertaubat. Dia mustahil dapat keampunan dan jauh sekali dapat takwa. Jadi Allah kata rebutlah, berlombalah kepada keampunan. Makna apa? Kena bertaubat daripada segala dosa. Sebab tu ulama kata syarat nak masuk bulan Ramadan untuk dapat takwa ialah wajib bertaubat daripada semua dosa. Yang mengumpat berhenti mengumpat, yang solat lambat berhenti solat lambat, mula solat awal. Yang buka aurat berhenti buka aurat, kena mula tutup aurat. Yang membazir kena berhenti membazir. Yang suka membuang masa kena berhenti membuang masa. Sebab apa? Sebab kamu nak dapat keampunan Allah. Mana mungkin dapat keampunan kamu berada dalam dosa. Okey. Kemudian Allah kata apa? Lepas dapat keampunan, kamu akan dapat yang lebih mahal daripada itu, iaitu wa jannatin arduhas samawati wal ard. Syurga yang seluas langit dan bumi. Uiddat, disediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Tengok berapa ramai yang buka aurat hanya kenapa? Kerana nafsu. Kenapa? Kerana nak dunia. Berapa banyak dunia dia dapat?
hasil dia buka aurat. Berapa banyak? 1 ekar tanah pun tak dapat. 1 banglo percuma pun tak dapat. Tapi Allah kata kalau kamu tutup aurat, kamu taat pada perintah Allah, kamu bukan dapat 1 ekar, kamu bukan dapat 1000 ekar, tapi kamu dapat syurga seluas langit dan bumi. Syaratnya kamu beriman, bertaubat daripada segala dosa. Dan semua syurga seluas langit dan bumi disediakan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Okey. Kemudian Allah bagi tahu siapa orang bertakwa ni? Siapa orang yang bertakwa? Ini ciri-ciri orang bertakwa. Siapa nak puasa kerana nak jadi orang bertakwa, dia kena tahu ciri-ciri orang bertakwa. Kalau ada ciri-ciri ni, ada sifat ni, insya-Allah berjayalah puasanya. Tidak sia-sialah lapar dan dahaganya. Okey, apa dia tu? Pertama Allah kata allazina yunfiquna fis sarra, orang yang sentiasa menginfakkan hartanya fis sarra, ketika senang dan susah. Tengok Yang pertama Allah kata apa? Orang bertakwa, infak ketika senang dan susah. Di sini yang dalam ayat ini Allah tak sebut infak apa dia. Bila tak sebut makna apa? Semua. Infak masa dia, infak tenaga dia, infak ilmu dia. Makna dia tak kedekut. Dia jadi orang pemurah. Semakin masuk bulan Ramadan, semakin pemurah. Sebagaimana disebut dalam hadis. Kan? Nabi kata dalam hadis tu, Nabi adalah orang yang paling pemurah. Nak banding dengan semua orang. Termasuk Abu Bakar. Nabi orang paling pemurah. Paling pemurah kepada orang. Bukan kepada diri dan keluarga. Dan setiap kali datang bulan Ramadan, Jibril datang dan merajaah Quran dengan Nabi. Tengok. Apa kaitan pemurah dengan tadabbur Al-Quran, dengan tadarrus? Sebenarnya ada kaitan, iaitu dengan Nabi tadabbur Al-Quran, dengan Nabi tadarrus Al-Quran setiap kali Ramadan, menjadikan Nabi semakin pemurah. Mana yang bagi motivasi pada Nabi untuk infak, bahkan semakin laju infak Nabi di bulan Ramadan ialah Al-Quran. Dan Nabi dalam hadis tu, Nabi jadi orang pemurah lebih laju daripada angin yang laju. Angin ni banyak bawa kebaikan, dia gerakkan awan, awan pula turunkan hujan. Tapi Nabi lebih banyak bawa kebaikan daripada angin. Subhanallah. Okey, ini sifat pertama. Dan kita pernah dengarkan Aisyah radhiyallahu anha bila masuk bulan Ramadan, apa hasil takwa yang Aisyah dapat? Ni, sifat pertama. Iaitu bila ini setelah Nabi wafatlah, dia dapat habuan daripada Baitul Mal. Jadi dia dapatlah harta. Kemudian apa Aisyah buat dengan harta ni? Dia infak semua sekali. Sehingga pembantu dia bertanya, "Ya Aisyah, kita puasa ni dan kita nak berbuka tak ada apa-apa makanan. Kenapa kamu bagi semua?" Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa kamu tak bagi awal-awal? Aku terlupa." Subhanallah. Ini kesan puasa, kesan takwa yang terhasil daripada puasa apa dah? Yunfiquna fis sarra. Aisyah menjadi seorang yang sangat pemurah sampai tahap apa? Sampai tahap dia lupa untuk diri dia. Oh, hebat. Berapa ramai yang sebab puasa dia lagi sebelum puasa dah infak. Masuk bulan Ramadan lagi laju sampai tahap makanan untuk dia berbuka pun tak ada. Berapa ramai? Ada tak? Agak-agak ada ke tak? Yang ada, yang ramai yang kita nampak apa dah? Semakin masuk bulan Ramadan, semakin dia banyak berbelanja untuk dia dan keluarga. Semakin banyak juadah berbuka. Semakin banyak pembaziran. Sebenarnya dah menyimpan jauh daripada tujuan takwa. Sebab tu Allah sebut di sini ciri-ciri takwa yang pertama, apa dia? Benda yang paling susah. Apa dia? Infak kepada orang.
Sebab infak kepada orang, pertama, yang paling kita sayang harta. Yang kedua, yang paling kita susah nak keluarkan bila keluar untuk orang. Kalau keluar untuk kita, senang je. Kadang-kadang kita sanggup berbelanja setiap hari 100, 200. Tapi bila bak nak bagi orang, RM10 pun kita berkira. Maka Allah nak bagi tahu, kalau kamu betul nak jadi orang bertakwa, kalau betul kamu nak syurga seluruh langit dan bumi, mujahadah, lawan nafsu. Infak, infak, infak. Dan kalau kita faham kan, dalam surah Al-Lail, boleh buka surah Al-Lail. Allah kata apa? فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى فَأَنْزَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Aku ingatkan, Allah kata, aku ingatkan kamu, aku bagi amaran pada kamu apa dah? Naran, api yang talazza, yang menyala-nyala. Lepas tu apa dia? La yaslaha illa ashqa. Tidak akan masuk neraka yang menyala-nyala kecuali orang yang paling celaka. Siapa ni yang akan masuk neraka? Allazi kazzaba, orang yang mendustakan dan berpaling daripada perintah Allah. Kadang-kadang dia berpuasa tapi dia buka aurat. Kadang-kadang dia berpuasa, dia rasuah. Kadang-kadang dia berpuasa, dia ambil hak orang. Ini takut-takut termasuk puasa dia menghumbannya ke neraka. Sebab apa? Dia kazzaba wa tawalla. Dia berdusta dan dia berpaling daripada perintah Allah. Kemudian, wa sayujannabuha al-atqa. Itu yang masuk neraka, yang berdusta dan yang berpaling daripada perintah Allah. Okey, soalan. Siapa pula yang selamat daripada neraka? Akan dijauhkan daripada neraka yang menyala, al-atqa. Orang paling bertakwa. Subhanallah. Lepas tu Allah sebut, siapa yang paling bertakwa? Apa ciri-ciri dia? Cuba tengok, apa dia? Ya Allah, allazi yu'ti malahu. Orang yang sifat orang paling bertakwa, yang selamat daripada api, Allah tak kata dia solat. Allah tak kata dia puasa. Allah tak kata dia pergi haji umrah. Tapi Allah kata, yunfiqu malahu. Dia menginfakkan hartanya. Dan dia infak pula bukan nak riak, bukan nak nama. Tapi, yatazakka, untuk bersihkan hatinya daripada cinta dunia. Untuk bersihkan akhlaknya daripada sifat bakhil. Bahkan Allah kata lagi lepas tu, wama li ahadim min ni'matin tujza. Dan sedikit pun dia tak mengharapkan daripada infak dia apa balasan, walaupun ucapan terima kasih. Kenapa dia tak nak ni? Dia bagi pada orang tak dapat apa-apa dan dia tak nak apa-apa pun. Sebab apa? Sebab dia mengharapkan balasan yang lebih besar daripada Allah. Apa dia? Syurga seluas langit dan bumi. Kenapa aku nak pujian? Kenapa aku nak balasan daripada orang yang kecil dan tidak kekal? Sedangkan Allah tawarkan kepada orang yang bertakwa, yang selalu infak hartanya, syurga seluas langit dan bumi. Ikhlas. Okey. Ini ciri-ciri pertama. Jadi saya nak ulang, saya nak pesan pada diri saya dan semua. Siapa yang masuk bulan Ramadan masih kedekut, memang dia tak mungkin jadi orang bertakwa dan puasanya sia-sia. Yang ni yang Nabi kata, berapa ramai yang lapar dan dahaga tapi tak dapat apa-apa. Iaitu tujuan puasa jadi orang bertakwa tak ada. Apa bukti? Kedekut. Sebab Allah kata, muttaqin yang pertama, suka menginfakkan hartanya. Okey, yang kedua. Sifat orang bertakwa yang kedua. Ini ramai yang masuk bulan puasa, dan ramai juga ustaz berceramah, bagi tazkirah, dia tak bincang ayat ni. Yang dibincangkan benda-benda biasa kan? Yang lagi parah apa dia? Ustaz pergi majlis, artis baca doa. Kan? Baca doa. Bagi saya lah, tak salah pergi kalau nak berdakwah. Tapi kalau setakat nak baca doa, kita dah merendahkan martabat seorang pendakwah. Pendakwah ialah mencegah kemungkaran. Bahkan Bani Israel dilaknat sebab tak mencegah kemungkaran. Kalau setakat nak baca doa, tak payah jadi ustaz. Kan? Siapa-siapa pun hafal doa boleh baca. Kerja Nabi diutuskan bukan untuk baca doa. Itu dah menyempitkan skop
tugas pendakwah yang sangat besar dan mulia. Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran, ubah terus, tegur teruskan. Tegur terus. Nak selfie boleh, tutup dulu. Okey. Sifat kedua orang bertakwa apa dia? Wal kaziminal ghaiza. Tahan marah. Tahan marah ni apa maknanya? Sabarlah. Sebab tu banyak hadis Nabi kata, as-siyamu syahrus siyam syahru as-sabru. Bulan puasa adalah bulan sabar. Siapa tak sabar, confirm puasanya sia-sia. Sebab puasa untuk menjadikan orang bertakwa, dan ciri-ciri takwa yang kedua ialah tahan marah. Waktu Nabi kata, siapa yang berpuasa dan dia tidak bercakap perkataan yang keji, perkataan yang membawa kepada nafsu, dan tidak membuat dosa, maka puasanya akan menjadikan perisai baginya daripada api neraka. Dan sekiranya ada orang mencelanya, orang mengutuknya, dia sabar, dia tahan marah. Sebaliknya dia kata apa? Inni mru'un sa'imun. Aku adalah orang yang berpuasa. Orang kata bodoh, dia marah, tapi dia ingat sifat orang bertakwa, tahan marah. Dan aku puasa sebenarnya jadi orang bertakwa, aku kena tahan, aku kena lawan. Dan bagi tahu aku berpuasa. Bila kita beratur ke, nak membeli ke, bila lambat ke, order barang lambat sampai ke, tiba-tiba ada orang potong queue kan. Kita pun dah nak marah sebab dia ambil hak kita. Kita pun ingat, aku sedang puasa dan tujuan puasa nak jadikan aku orang bertakwa. Salah satu sifat orang bertakwa, tahan marah, sabar je. Kalau orang maki apa, cakap, inni sa'imun. Okey. Dan Nabi sebut dalam satu hadis kan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, bercakap bohong, dan juga wal amala bihi, masih beramal dengan perbuatan yang bohong. Kadang-kadang berbohong dengan percakapan, kadang-kadang dengan perbuatan. Dan wal jahla, dia masih tidak meninggalkan kejahilan. Ulama mengatakan jahil di sini ialah dia tidak kenal Tuhan sampai dia buat dosa. Jadi masih bercakap bohong, masih beramal dengan perbuatan bohong, masih buat dosa. Nabi kata apa? Falaisa lillahi hajatun. Allah tak berhajat langsung kepada puasanya. Dia tinggal makan, dia tinggal minum sampai lembek, Allah tak pandang langsung. Itu menunjukkan puasa bukan lapar daripada makan. Puasa bukan dahaga daripada minum, bukan. Kalau puasa hanya kerana tahan makan dan tahan minum, maka Allah akan terima. Allah kata, Nabi kata tak. Allah tak berhajat walaupun dia tak makan. Allah tak berhajat walaupun dia tak minum. Bila tu? Bila akhlaknya tak ada. Masih bercakap bohong, masih buka aurat, masih menipu, masih mengumpat, masih membuang masa, masih membazir. Jadi hadis ini juga menjelaskan tujuan sebenar puasa bukan lapar dan dahaga. Jadi berapa ramai yang sanggup menahan daripada makan dan minum walaupun lapar, walaupun tak sempat sahur, tapi tak ramai yang tahan nafsunya daripada bercakap bohong. Berapa ramai yang boleh tahan nafsunya daripada membazir. Berapa ramai yang boleh tahan nafsunya daripada membuka aurat. Dalam bulan Ramadan, dia boleh buat majlis buka aurat. Sepatut dengan bulan Ramadan, semakin dia menjadi orang yang takut untuk melakukan dosa. Okey? Jadi yang kedua, sabar, tahan marah. Yang ketiga, wal'afina anin nas. Sifat takwa yang sepatut lahir daripada puasa kita ialah
dia suka memaafkan orang. Kalau sebelum Ramadan, paling suka nak maafkan orang. Orang buat salah sikit pun dia berdendam. Tapi bila masuk bulan Ramadan, jadi lembut hati dia. Bahkan dia balik semula rekod dia, kesalahan orang pada dia, yang lama-lama, yang zaman universiti, yang zaman sekolah, yang masa bekerja, semua, aku maafkan semua sekali. Kenapa? Sebab dia ingat tujuan puasa untuk jadi orang bertakwa. Dan salah satu sifat orang bertakwa ialah memaafkan orang. Selagi aku tak maafkan orang, mana puasa aku sia-sia. Dengan puasa, aku masih kekal dengan akhlak yang lama. Berdendam. Dan susah nak maafkan orang. Di mana takwa aku? Dan sebab itulah, kita maafkan orang, apa yang kita dapat? Selain pada sifat takwa kan? Selain pada takwa, apa kita akan dapat dengan memaafkan orang? Ketenangan. Macam mana boleh tenang? Bila kita simpan dendam, hati kita tak tenang kan? Tengok muka dia geram kan? Ingat pada dia geram. Jadi jiwa kita tak tenang. Dan kita pun rasa macam kita ni pentingkan diri kan? Pun menyebabkan tak tenang. Tapi bila kita berjaya melawan nafsu yang tak nak maafkan orang, dan kita berjaya maafkan dia, kita rasa, ya Allah, aku merdeka daripada kekangan nafsu. Dan aku telah berjaya membuat kebaikan. Aku telah berjaya mendapat darjah takwa. Maka akan menjadikan dia orang yang tenang jiwanya. Sebab dia dapat merdekakan dirinya daripada kekangan nafsu. Itu satu. Yang kedua, bila kita maafkan orang, kita akan dapat keampunan Allah. Ini lagi besar. Kadang-kadang kita nak dapat keampunan Allah, kita minta ampun. Tapi ini tak payah minta ampun. Orang buat salah pada kita, kita maafkan orang. Allah pula ampunkan kita. Contohnya dalam surah An-Nur. Boleh buka surah An-Nur. Bila boleh buka surah An-Nur, no? Kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Surah An-Nur surah 24 kan? Surah 24. Ayat 22. Tengok. Kelebihan orang yang memaafkan orang. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini kisah ni bila Aisyah dituduh berzina oleh Abdullah bin Ubay dan geng dia, dan ada beberapa sahabat percaya. Salah seorang sahabat yang percaya Aisyah berzina ialah Mastah bin Usasah. Dia kerabat keluarga Abu Bakar yang miskin. Jadi Abu Bakar ambil dia, bela dia daripada kecil, bagi makan, bagi pendidikan sampailah besar. Tapi bila Mastah bin Usasah percaya berita fitnah bahawa Aisyah berzina, Abu Bakar kecil hati. Abu Bakar marah. Jadi seolah dia tak tak kenal siapa Aisyah sebenar, dan tak kenal bapa Aisyah siapa kan. Jadi akhirnya dengan marah tu Abu Bakar buat apa? Abu Bakar kata pada Mastah, wallahi demi Allah, mulai hari ini aku akan tarik semula bantuan. Aku tak akan tolong dah kamu. Cukup dengan perbuatan kamu seolah menuduh anak aku Aisyah, isteri Rasulullah, berzina. Cukup. Bila Abu Bakar tarik bantuan, turun ayat ni. Allah menegur siapa? Bukan tegur Mastah. Yang buat salah Mastah. Abu Bakar, itu hak dia nak tarik balik bantuan. Tapi sebab Allah sayang pada Abu Bakar, Allah tegur Abu Bakar. Allah kata apa? Wala ya'tali ulul fadli. Janganlah orang yang ulul fadli, yang diberi kelebihan, kekayaan, wasa'ah dan keluasan harta, bersumpah. Bersumpah apa dah? An yu'tu, untuk tidak memberi bantuan kepada ulul qurba, kaum kerabatnya, ataupun orang miskin, ataupun orang berhijrah pada jalan Allah. Jangan bersumpah untuk tidak bagi bantuan kepada kaum kerabat, keluarga miskin dan sebagainya. Jangan.
Allah tegur Abu Bakar. Kemudian Allah kata apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dia. Maafkan Mastah. Walaupun kesalahannya besar. Wal yasfahu, dan lupakan. Tengok. Maaf dah bagus. Tapi yang lagi bagus apa dah? Maaf dan berpaling terus. Lupa terus. Kemudian Allah tawarkan kelebihan. Apa kelebihan? Kalau engkau Abu Bakar, maafkan dia. Allah kata apa? Ala tuhibbuna, kamu tak suka ke Allah ampunkan dosa kamu dengan sebab kamu maafkan dia? Ya Allah. Bila dengar tawaran keampunan Allah, Abu Bakar dalam masa yang sama baru je bersumpah nak tarik bantuan, tiba-tiba Allah tawarkan, kalau kamu maafkan Mastah, aku pula akan ampunkan dosa. Maka Abu Bakar tak ambil masa yang lama, terus Abu Bakar bersumpah kali kedua, wallahi, demi Allah, mulai sekarang aku bagi semula bantuan ni. Kenapa? Dia boleh lupa dendam dia, marah dia kepada Mastah. Dia boleh lupa. Kenapa? Sebab dia nampak keampunan Allah jauh lebih besar daripada melaksanakan rasa marah kepada Mastah. Ya Allah. Ini sifat orang bertakwa. Suka memaafkan orang. Jadi kalau kita nak puasa kita berkesan, puasa kita membentuk akhlak kita menjadi orang bertakwa, tolonglah maafkan semua kesalahan orang. Kesalahan suami, kesalahan anak, kesalahan mak ayah kita, kesalahan kawan-kawan kita, kan? Sama ada yang baru ke yang lama, maafkan semua. Jangan simpan dendam. Kalau tak, maka puasa kita hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Okey. Kemudian, masa dah habis. Dia habis 1:30. Kita insya-Allah kita berhenti 1:30. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat suka kepada orang yang muhsinin. Apa makna muhsinin? Muhsinin ialah orang yang suka buat baik pada orang. Makna sifat keempat orang bertakwa. Apa dia? Sifat keempat orang bertakwa ialah suka buat baik. Ada mengatakan ini sifat keempat. Ada mengatakan muhsinin ni ialah gabungan kepada tiga sifat tu. Suka infak pada orang, muhsinin. Tahan marah. Bila dia tahan marah, dia tak marah pada orang. Orang tu pun selamat. Itu muhsinin. Dan maafkan orang. Bila dia maafkan orang, sebenarnya dia buat baik pada orang tu. Orang tu terlepas daripada dosa. Jadi tiga-tiga sifat ni, itulah maksud muhsinin. Dan siapa ada sifat muhsinin ataupun tiga sifat ni, Allah sangat cinta kepadanya. Saya nak tanya, kita nak apa lagi? Nak apa lagi? Kalau kita ada tiga sifat ni, dengan puasa kita dapat garapkan tiga sifat ni, tiga akhlak ni dalam hidup kita, dan dengan ini kita dapat cinta Allah. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis kan, orang yang mulut orang berpuasa ni lebih wangi daripada kasturi. Dan lepas tu Nabi kata apa? Lisaim farhatani. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Bagi orang puasa, dua kegembiraan. Bila ni? Bila dia gembira? Pertama, waktu berbuka. Kenapa waktu berbuka orang beriman bergembira? Bukan semua ni. Orang yang berpuasa kemudian orang yang bertakwa. Sebab daripada pagi lepas subuh, dia bukan setakat dapat tahan daripada makan dan minum, tapi dia dapat tahan syahwatnya daripada melihat benda haram, daripada mendengar benda haram, daripada bercakap benda yang sia-sia, mengumpat, daripada mengambil rasuah, mengambil hak orang. Semua dapat tahan. Bila berjaya masa berbuka, dia seronok, ya Allah, aku berjaya hari ini. Tapi kalau orang yang hanya dapat tahan daripada makan minum, masih buka aurat, masih bercakap bohong, masih membazir, dia tak layak gembira ketika berbuka sebab dia gagal. Orang ni adalah orang yang gagal. Macam mana kamu gembira dalam keadaan kamu melanggar perintah Allah? Satu, gembira pertama. Gembira kedua bila? Subhanallah, bukan hari raya. Hari raya tak ada. Gembira kedua ialah bila berjumpa dengan Allah. Saya nak tanya, mungkin tak orang tu dalam keadaan buat dosa,
Tiba-tiba jumpa Allah di akhirat gembira, mustahil. Yang gembira jumpa Allah di akhirat hanyalah orang yang bertakwa saja. Orang yang suka infak hartanya, orang yang tahan marah, orang yang suka maafkan orang. Maknanya orang yang muhsinin. Bila jumpa Allah, dia gembira. Jadi 3 sifat orang bertakwa. Ada satu lagi. Ayat 135 kan? 135. Allah kata apa? وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ. Sifat keempat. Ini pun sangat-sangat sukar. Iaitu orang yang apabila mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji. Apabila dia melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji ni makna dosa besar. Au zalamu anfusahum, ataupun dia zalim pada diri sendiri. Mana dosa kecil. Bercakap bohong, membazir, solat lambat. Bila buat tu semua, dia buat apa berlaku? Zakarullah. Dia terus ingat pada Allah. Dia terus ingat pada azab Allah, balasan Allah. Maka hasilnya adalah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera beristighfar, bertaubat daripada dosanya. Kenapa segera? Kenapa dia tak tangguh? Kenapa dia tak ambil masa? Kenapa segera? Sebab dia cukup yakin, wa man yaghfiruz dzunub illallah. Sebab tidak ada yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah sahaja. Dan walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak kekal di dalam dosa. Ini sifat keempat orang bertakwa. Buat dosa, terus berhenti, bertaubat dan jangan ulang. Berapa ramai yang puasa, buat dosa setiap hari, sampai malam raya, sampai hari raya, maka dia tidak akan mencapai takwa. Kadang-kadang puasa okey, dia tutup aurat. Pagi raya dia buka. Sebenarnya itulah bukti puasanya tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan sebab itulah sifat keempat ni apa dia? Dia bukan tak buat dosa. Bahkan kita dapat, kalau kita baca sejarah Nabi dan para sahabat, sahabat Nabi pun buat dosa. Bahkan sahabat Nabi ada yang buat dosa besar. Ada yang berzina. Ada sahabat Nabi yang sampai tak berzina. Tapi bila mereka berzina, mereka sedar, mereka insaf, terus mereka bertaubat. Bahkan mereka minta Nabi laksanakan hukum hudud, rejam sampai mati. Makna apa? Mereka tak nak ulang dah. Itu orang bertakwa. Orang bertakwa bukan makna tak buat dosa, tak. Orang bertakwa bila buat dosa, terus bertaubat dan tidak ulang. Makna orang bertakwa ni bila masuk bulan Ramadan, bersih daripada dosa. Dia bertaubat dan Allah ampunkan dosanya. Lepas raya, dia tak akan ulang dosa tersebut. Itu tanda-tanda dia dapat takwa dan tanda-tanda puasanya diterima. Dan ingat pada satu hadis, Nabi kata apa? Siapa yang masuk bulan Ramadan dan dia sempat puasa 30 hari, satu hari pun tak tinggal. Tapi lepas Ramadan dia belum dapat keampunan Allah. Makna dia masih buat dosa. Nabi kata celakalah orang ni. Kenapa celaka? Sebab puasanya tak dapat takwa. Puasanya tak dapat keampunan Allah. Jadi semoga puasa kita pada kali ini betul-betul menjadikan kita bukan orang yang berjaya menyambut raya. Bukan menjadikan kita berjaya balik kampung. Tak. Tapi berjaya menjadikan kita orang bertakwa. Walaupun kita tak sambut raya, walaupun raya kita tak meriah, walaupun kita tak dapat balik kampung, tapi kita orang yang paling berjaya di sisi Allah dengan puasa kali ini, iaitu kita menjadi orang bertakwa. Dan ciri-ciri yang kita belajar tadi, semua daripada kita. Pertama, kita menjadi orang pemurah. Murah bagi senyum, murah bagi masa, murah bagi tenaga, murah bagi duit untuk membantu orang. Termasuklah di bulan Ramadan ni kita banyak bagi iftar pada orang. Bagi untuk orang berbuka, khususnya orang miskin. Yang kedua, tahan marah. Sebelum Ramadan kita panas barang. Silap sikit marah. Marah anak, marah isteri, marah kawan, tengah jalan pun maki orang. Ya Allah, dengan puasa ni berubah akhlak kita. Lepas puasa, lepas raya, orang tengok kita pun terkejut. Macam kita kena santau. Sebab akhlak kita berubah 180 darjah. Dan semua, yang ketiga, semua kesalahan orang kita maafkan. Mak bapak kita ke, anak ke, isteri ke, semua kita maafkan. Cuba bayangkan,
Indah tak hidup? Kita maafkan orang, orang maafkan kita. Bila semua bila semua saling memaafkan, apa berlaku? Cuba bayangkan. Semua saling memaafkan, apa berlaku? Hidup akan aman. Tak ada rasa dengki, tak ada rasa marah, dan hidup sentiasa penuh dengan kasih sayang. Tapi kalau hidup menahan marah, tak tahan marah, simpan dendam, suka nak maafkan orang, hidup tak akan bahagia. Kita hidup dalam pergaduhan, tidak ada kasih sayang dan sebagainya. Lepas tu Allah sebut ayat 136 kan, ulaika jazaohum maghfirah. Siapa yang ada 4 sifat ni, bagi mereka itu keampunan daripada Tuhan mereka, dan kemuncaknya wajannatun, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Dan Allah kata wa ni'ma ajrul amilin, inilah sebaik-baik upah, sebaik-baik gaji orang yang bekerja. Mana apa tu? Semua orang bekerja nak gaji besar. Tapi Allah kata, tidak ada gaji yang paling besar kecuali gaji orang yang bertakwa. Allah kata, ni'ma ajru, ajrin upah, gaji. Jadi kalau kita betul-betul nak gaji yang paling besar, paling lumayan, bukan jadi arkitek, bukan jadi pilot, bukan jadi angkasawan, bukan jadi pemimpin politik, tapi nak gaji yang paling besar, paling lumayan, bahkan lebih besar daripada dunia, langit dan bumi, ialah jadilah orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cukup setakat tu. Kita tengok kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, boleh tanya soalan? Apa hikmah rahsia diharamkan berpuasa pada hari raya tu, 1 Syawal, kemudian digalakkan untuk berpuasa 6 bermula Syawal kedua dan berturut-turut? Okey. Diharamkan berpuasa pada hari raya sebab hari raya Allah nak jadikan ialah hari gembira. Jadi tujuan hari raya ialah hari gembira. Gembira ni dia tak akan gembira lah kalau tak dapat makan. Kerana manusia ni tabiat dia, bila dia akan gembira? Bila dapat makan. Jadi apa-apa saja yang menghalang nilai kegembiraan pada hari tersebut, maka hukumnya haram. Maka sebab tu haram puasa pada hari raya. Hari bergembira. Dalam Islam ni, untuk orang Islam ada 2 hari je dalam setahun yang orang Islam boleh bergembira, merayakan hari kegembiraan, iaitu Aidilfitri dan Aidil Adha. Kemudian lepas tu disunatkan pula berpuasa. Sebenarnya disunatkan berpuasa 6 bukan mesti berturut-turut dan bukan mesti hari kedua 2 Syawal, tak. Nabi kata siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 daripada Syawal. Diikuti, mana mungkin hari kedua, mungkin hari ketiga. Kemudian 6 min Syawal. Nabi kata 6 daripada bulan Syawal. Makna 6 daripada bulan Syawal, bukan mesti turut-turut. Cuma yang terbaik, apa saja amal, bukan puasa 6 je. Yang terbaik ialah amal soleh kita buat segera. Itu yang terbaik. Tak kira lah buat solat ke, puasa 6 ke, sedekah ke, bangun malam ke. Yang terbaik kita buat yang awal. Lagi awal, lagi besar pahalanya. Sebab apa? Nabi sebut dalam satu hadis, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu dinilai mengikut setakat mana sukar untuk kita buat ibadat. Jadi mana lebih sukar? Hari kedua Syawal kita dah start puasa 6 dengan kita mula hari ke-7. Yang paling sukar hari kedua. Pahalanya lagi besar. Lagi sukar ibadat, lagi besar pahala. Tak mesti berturut-turut. Wallahu alam.
Kalau dapat berturut-turut lagi bagus. Apa pula kelebihan puasa bulan Ramadan dengan puasa 6? Sebenarnya itulah tanda rahmat Allah. Setengah orang kata, apa ni baru habis puasa Ramadan kena puasa 6 pula. Bila kita tak faham apa hikmah dan apa kelebihan, kita akan merungut. Tapi bila kita tahu kelebihan puasa Ramadan dengan puasa 6, kita akan berlomba nak puasa. Apa dia? Nabi kata siapa puasa bulan Ramadan 30 hari, kemudian ditambah dengan 6 Syawal, 36 hari, maka seolah dia berpuasa setahun, 360 hari. Sebab satu kebaikan digandakan 10, kan? Satu kebaikan digandakan 10. Jadi kalau satu hari puasa, dapat 10 hari. Kalau 30 Ramadan, campur 6 Syawal, 36 hari, kali 10, 360 hari. Jadi bila kita tengok ganjaran, puasa Ramadan campur 6 Syawal, macam puasa 360 hari. Bila tengok ganjaran pahala, kita berlomba nak berebut. Tapi bila tak faham ganjaran puasa 6, dan kita tengok Allah kena sahur lagi, kena lapar lagi, kita akan jadi berat untuk berpuasa 6. Sebab tu ramai yang gagal puasa 6. Sebab dia tak faham hikmah dan dia tak rasa rahmat Allah kepadanya. Puasa 36 hari, Allah nak bagi ganjaran puasa 360 hari. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Satu lagi soalan boleh Ustaz? Ya. Satu lagi, sebab saya pernah dengar Ustaz cakap puasa 6 tu, dia kata kalau kita dah berpuasa di bulan Ramadan, puasa kita diterima dan kita akan merindui Ramadan selepas berlalunya Ramadan. Jadi puasa 6 tu katanya simbolik kepada rindu kita kepada Ramadan, tanda puasa Ramadan kita tu diterima. Jadi kalau saya tanya Ustaz, maknanya apakah tanda-tanda lain yang kita boleh tengok bahawasanya puasa kita tu diterima sepanjang bulan Ramadan? Dia sebenarnya pendapat yang mengatakan puasa 6 tu sebagai simbolik kita rindu kepada puasa bulan Ramadan. Itu pandangan. Tidak ada dalil. Tapi tanda yang paling jelas puasa Ramadan diterima bukan bersemangat nak puasa 6. Tak. Tanda yang paling jelas puasa Ramadan diterima ialah sifat takwa tadi. Kalau ada sifat takwa tu, kalau dia tak puasa 6 pun, mungkin dia tak puasa 6 sebab ada urusan lain yang lebih penting kan. Sebab puasa 6 hukumnya sunat. Tapi lepas Ramadan dia ada sifat takwa, itu tanda puasanya diterima. Tapi sebaliknya, dia puasa Ramadan, lepas tu puasa 6, tapi masih buka aurat, puasanya tak diterima. Walaupun dia rindu nak puasa. Itu yang Nabi kata, berapa ramai yang puasa, berapa ramai yang lapar dahaga tapi tak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Berapa ramai yang solat malam tak dapat apa-apa kecuali berjaga malam je, kan? Jadi tanda yang paling jelas yang sepatut ada pada orang yang puasanya diterima ialah yang kita belajar. Termasuklah tanda yang paling jelas. Yang pertama kita sebut tadi apa dia? Nak jadi orang bertakwa kena tadabbur Al-Quran. Sebab Quran panduan untuk bertakwa. Jadi tanda satu lagi kalau nak tambah bakat ini paling utama, prasyarat dia. Iaitu lepas Ramadan dia semakin rajin tadabbur Al-Quran. Kenapa ni? Sebab puasaku sepatut menjadikan aku orang bertakwa. Dan nak jadi orang bertakwa kena berpandu ke Al-Quran. Aku mesti tadabbur Al-Quran ayat demi ayat supaya akhirnya aku betul-betul menjadi orang bertakwa yang hidupnya sentiasa berpandu ke Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Boleh tak kita rasa kita dah bertakwa? Tak boleh rasa. Tak boleh rasa kita ada orang bertakwa. Sebab apa? Sebab bila kita rasa tu dia lebih kepada penyakit syok sendiri. Dan Allah larang, Allah sebut dalam surah An-Najmu ayat 32. Allah kata fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dengar, Allah larang. Apa yang Allah larang? Jangan kamu rasa diri kamu bersih. Kenapa? Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa.
Kita rasa takwa tapi Allah tahu hati kita mungkin sebenarnya belum bertakwa. Itu satu, tak boleh rasa bertakwa sebab Allah larang. Yang kedua, orang yang paling bertakwa Nabi, kemudian lepas tu siapa? Sahabat Nabi. Tapi bagaimana sifat sahabat yang bertakwa yang disahkan ahli syurga? Macam mana perasaan mereka? Kita ambil contohlah Umar kan. Umar ni Nabi kata dia akan masuk syurga yang tertinggi. Dijamin. Tapi dia sentiasa takut. Takut. Bukan dia rasa dia orang bertakwa. Tapi dia rasa dia macam ada sifat munafik. Terbalik tu. Sehingga kan bila Nabi serah nama, senarai nama orang munafik pada Huzaifah, Umar dah takut dah. Takut apa? Bukan ada nama orang lain. Takut ada nama dia. Dia pergi jumpa Huzaifah. Boleh tak bagi tahu nama? Huzaifah kata tak boleh, ini rahsia. Okeylah, kalau tak nak bagi tahu semua, aku nak tanya, ada tak nama aku dalam senarai orang munafik? Tengok, Umar orang bertakwa, tapi masih rasa dia ada sifat munafik. Jauh sekali nak rasa dia orang bertakwa. Allah juga sebut dalam surah Al-Mu'minun, sifat orang bertakwa apa dia? Orang bertakwa, beriman, patuh pada perintah Allah, dan Allah sebut lagi wallazina yu'tuna ma utu wa qulubuhum wajilah annahum ilahi raji'un. Orang yang selalu beriman, bertakwa dan bagi lagi harta, infak lagi. Tapi Allah kata hati mereka wajilah. Hati mereka sentiasa risau, takut. Takut apa ni? Takut amalannya tak diterima. Takut amalannya tak sempurna. Itu Allah bagi tahu ciri orang bertakwa. Semakin dia bertakwa, semakin dia risau. Takut-takut amal solehnya tak sempurna ataupun tak diterima. Wallahu alam. Masa dah habis . Jadi saya rasa cukup setakat ni . Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada saya, sekiranya ada tersilap saya minta maaf. Semoga dengan puasa kali ini kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa dengan dipandukan Al-Quran insya-Allah. Dan kita tutup untuk makluman, kita ada kelas tadabbur secara live setiap malam. Pukul 10 suku. Jadi siapa yang berminat untuk mentadabbur Al-Quran boleh ikut page Ghulam Ad-Da'wah setiap malam pukul 10 suku. Kita tadabbur surah Al-Baqarah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.